Mulia sekata, sehati sejiwa, senada seirama. Senada seirama. Segerak selangkah, niti bicara, pemikiran, suara anak muda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak bersama-sama kami dalam arena Bicara Suara Anak Muda sebenar sambutan perayaan Hari Sarawak 2022. Rancangan yang dulu kali diadakan pada hari ini, kami memilih bahasa Jawa Bangsa jadi topik Bicara Forum Remaja. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat kembali lagi menikmati kehidupan seperti sedia kala setelah hampir 2 tahun kita dibincangkan oleh pandemik COVID-19. Saya tidak kesurangan mengupas maudu ini. Di sebelah kanan saya, Wakil Malaysia Binti Abdul Halim selaku ayat panel pertama. Apa khabar saudari? Khabar baik pengerusi. Di sebelah kiri saya, Aina Nabila binti Najib selaku ayat panel kedua. Apa khabar saudari? kabar baik pengerusi. Sedikit di hujung sana, Dr. Aina binti Abdul Huza selaku ayat panel ketiga. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik-baik sahaja pengerusi. Sidang pendengar, jika bahasa Melayu digantikan dengan nama lain, maka akan tenggelamlah nama asal dan sejarahnya. Penegasan mengenai kepentingan mengekalkan nama bahasa Melayu itu diutarakan oleh pakar Nahu Bahasa Melayu, Profesor Emeritus Dato' Dr. Asma Omar, yang menjelaskan kewajaran nama bahasa itu tidak ditukar dengan nama lain hatta dinamakan sebagai Bahasa Malaysia. Menurut beliau, nama bahasa itu penting kerana di situlah terletak sejarah, iaitu suku etnik, tempat tumbuhan satu bahasa dan lama waktu penggunaannya disebar. Jika kita kaitkan pendapat tokoh ini dengan topik bicara wara, pasti ada sesuatu di sebalik bahasa jiwa bangsa. Sebagai pencerahan maudu, saya persilakan ahli panel pertama bagi menerangkan apakah sebenarnya bahasa jiwa bangsa. Silakan saudari. Ya, terima kasih pengerusi. Sebenarnya ramai yang tersilap dalam klasifikasikan bahasa jiwa bangsa. Kebanyakan daripada kita mengandaikan bahawa bahasa jiwa bangsa ini sebagai sebuah peribahasa. Namun pada hakikatnya bahasa jiwa bangsa ini merupakan sebuah slogan. Alhamdulillah pada tahun ini slogan bahasa jiwa bangsa genap berusia 70 tahun. Slogan bahasa jiwa bangsa ini dicipta pada tahun 1952 di Kuala Kangsar, Perak oleh 4 orang ahli pembangun sastera Perak yang dikenali sebagai Lepas. 4 orang pencipta tersebut ialah Encik Khalid Abbas selaku penolong setiausaha Lepas, Encik Omar Nordin selaku setiausaha penerbitan Lepas, Encik Fadil Khalik dan Encik Zulkifli Muhammad. Pengerusi dan sidang pendengar yang dikasihi, bahasa melambangkan bagaimana bahasa itu menjadi bahasa komunikasi antara mereka yang bercakap. Perpaduan untuk saling memahami serta menjadi bahasa ilmu sesuatu bangsa. Bahasa itu juga menjadi jati diri sesuatu bangsa. Kekuatan sesuatu bangsa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bahasa itu. Kembali kepada saudara pengerusi. Allahu terkejut dan yang paling penting saya cukup terkesima dengan pencerahan ini. Saya percaya sidang pendengar pun terkejut dengan usia slogan Bahasa Jiwa Bangsa yang berada pada usia warga emas 20 tahun hadirinnya, seusia datuk dan nenek saya. Alhamdulillah, panjang umur kuda dua linda saya, dirgahayu bahasaku. Pada usia emas ini, pasti banyak menyimpan rahsia yang wajar kita serongkar. Namun, persoalannya, mengapakah bahasa itu dikatakan jiwa sesuatu bangsa? Bagi menerai persoalan ini, saya persilakan ayat pada kedua untuk
menjawab soalan ini. Silakan saudari. Baiklah pengerusi. Tadi panel pertama kita telah menerangkan asal muasal slogan bahasa jiwa bangsa. Ayuh kita telusuri falsafah di sebalik slogan ini. Bahasa jiwa bangsa, satu ungkapan keramat menggambarkan kedudukan bahasa dengan hubungannya dengan kekuatan sesebuah bangsa atau negara. Sebagaimana diungkapkan Ludwig Wittgenstein dengan izin ya pengerusi, Baiklah, teruskan. the limits of my language are the limits of my world. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, membawa maksud bahasa bagi seseorang merupakan cerminan alam di sekelilingnya. Sebagai makluman bersama, Ludwig Wittgenstein popular pada abad ke-20 kerana karya beliau sangat penting bagi falsafah global, terutama untuk falsafah bahasa. Kita rencah rasakan falsafah bahasa ini dengan sejarah bahasa pula. Sejarah menyaksikan kehebatan ketamadunan lebih 5,000 tahun dahulu dalam usaha gigih bangsa Yunani memartabat dan mempelopori bahasa ibunda mereka sehingga menjadi hak cendekiawan sepelosok dunia. Lantas berjaya membina empayar penyebaran ilmu tersohor. Sidang hadirin, bahasa yang dituturkan diungkapkan mahupun menjadi wacana dan wahana sesungguhnya cerminan penuturnya. Kembali kepada pengerusi. Falsafah dan sejarah yang ditunjang interpretasi slogan. Cukup indah, cukup mempesona. Sesiapa yang mendengar pasti akan cepat cakna. Saya percaya slogan yang terpahat pada minda dan jiwa, ringkas tapi serat bermakna. Persoalannya, apakah keistimewaan bahasa kita yang sekian lama diagung-agungkan dalam adikaya seantero dunia dinobatkan sebagai bahasa jiwa bangsa? Saya percaya panel ketiga kita akan berkongsi respi dan rahsia. Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pengerusi yang bijaksana, kita ada raja bersemayam di Petarana. Warisan beraja bermula di Kota Melaka. Dengarkanlah penjelasan Dinda. Teruskan saudari. Dalam titah Raja Nazrin Shah, Sultan Perak semasa pelancaran buku The Malays karya Anthony Milner di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2009, Baginda menegaskan bahawa bangsa Melayu terikat dengan adat, bersimpul bahasa dan berteraskan agama. Jelas menunjukkan bahawa bahasa tunjang jati diri bangsa. Betapa mulia ciptaan Tuhan apabila memberi keistimewaan pada setiap bahasa yang mewakili bangsa masing-masing. Pengerusi dan sidang pendengar, dalam konteks sejarah ketamadunan Nusantara sebagai rantau bersepadu yang merangkumi lingkungan pengaruh kebudayaan serta linguistik di Asia Tenggara, kita turut melihat keberhasilan penduduk. Kita turut melihat keberhasilan penduduknya mendukung bahasa Melayu sebagai lingua franca atau lebih dikenali sebagai bahasa perantara. Bukan sahaja ditutur rakyat seharian, malahan bahasa Melayu turut diiktiraf sebagai hubungan perdagangan antarabangsa sepanjang zaman pertengahan abad ke-7 Masihi sehingga abad ke-19 Masihi. Kemerdekaan Tanah Melayu yang dicatat pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Persekutuan Malaysia bertarikh 16 September 1963 menyaksikan bahawa bahasa Melayu digunakan sebagai wadah komunikasi demi penyatuan rencam bangsa, agama dan etnik rakyat Malaysia. InsyaAllah, pastinya tiada keraguan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Sidang pendengar, tidak siapa pun menyangkal bahawa bahasa Melayu kita diangkat taraf dalam perlembagaan tanpa mengetepikan peranan bahasa lain yang dipunyai dan dimiliki oleh masyarakat multi etnik. Maka saya persilakan panel kedua bagi mengumpas sejauh mana bahasa Melayu kita diangkat taraf atau
Saya persilakan ahli panel kedua. Pengerusi dan hadirin, jika sudah termaktub dalam perlembagaan dan diyakini mampu mendukung kepercayaan segenap lapisan masyarakat, sepatutnya tiada polemik timbul tanpa penghujung. Profesor Madya Dr. Jiniri Amir menegaskan dengan adanya bahasa kebangsaan sebagai lingua franca, rakyat pelbagai etnik akan dapat disatukan, penduduk pelbagai daerah akan dapat diikat dan kota serta desa akan dapat dijambatani. Singkatnya, bahasa kebangsaan dapat menyerap mesra ke dalam seluruh pelosok kehidupan masyarakat. Dalam konteks bangsa Malaysia, bahasa Melayu inilah yang menjadi akar pembinaan jati diri bangsa. Kekuatannya terletak pada bahasa yang diperkaya dalam khazanah persuratan bangsa Melayu, termasuk dalam pantun, syair, gurindam, seloka, nazam endui dan sebagainya. Pengerusi, izinkan saya mencelah dan mencambah pandangan berhubung keindahan bahasa Melayu. Allahu, terbaca aura cinta akan bahasa daripada ahli panel ketiga kita. Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dr. Siti Nur Ashani Muhammad Tohar, Pensyarah Pusat Pengajian Teras, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, menegaskan bahawa satu bahasa perlu diangkat untuk dimahiri pelbagai kaum bagi menggalakkan interaksi efektif dan akhirnya mengikat kebersamaan. Bahasa asing tidak mampu menangkap fungsi ini kerana tidak dapat menyantuni seluruh masyarakat pelbagai latar demografi dan paling penting, tidak mampu memenuhi citra sebuah negara mereka. Justru, sudah semestinya bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu berperanan dalam kerangka budaya bangsa Malaysia. Kenyataan ini selari dengan slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih ahli panel kedua. Terima kasih juga kepada ahli panel ketiga kita. Semakin megah, semakin berkobar-kobar bicarawara kita. Dizahirkan dengan penuh cita warna, jiwa mencintai bahasa. Sebelum menutup bicarawara, mari kita dengarkan bersama cutusan idea daripada ahli panel kita. Sekali lagi, kita persilakan ahli panel pertama. Silakan saudari. Baiklah Pengerusi, hadirin dan hadirat sekalian, yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersungguh-sungguh mahu memartabatkan bahasa Melayu, khususnya di peringkat antarabangsa, terutamanya dengan cara menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di luar negara. Iltizam dan komitmen yang dizahirkan oleh Perdana Menteri ini haruslah disambut oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana kita yang akan menentukan nasib bahasa kebangsaan kita sendiri. Sama ada bahasa ini akan berkembang dan mekar, baik dalam negara maupun di peringkat antarabangsa, atau dibiarkan layu dan pupus sifat dan nilai rasminya. Ingatlah para hadirin sekalian, ia terletak di tangan kita sendiri. Kembali kepada saudara Pengerusi. Respon yang padat dan jetu. Seterusnya, kita persilakan panel kedua. Silakan saudari. Pendengar yang dikasihi sekalian, memang tiada sesiapa pun di dunia ini yang mampu mencapai titik kesempurnaan dalam berbahasa. Hingga tiada sama sekali terselit unsur bahasa asing. Tiada ahli bahasa mana pun yang menghendaki keadaan sedemikian. Malah tiada ahli bahasa mana pun yang mampu mencapai kesempurnaan seperti itu. Hal itu bukan isunya hadirin. Isunya apabila amat ketara bercampur bauran unsur bahasa asing dengan bahasa Melayu, maka terjejaslah budaya berbahasa yang sihat, iaitu berdasarkan adab. Lenyap juga jiwa itu kelak. Na'udzubillah. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih ahli panel kedua. Seterusnya, dipersilakan ahli panel ketiga. Silakan saudari. Hadirin sekalian, apabila adab berbahasa tidak dijaga, akhirnya yang terhasil ialah bahasa Melayu yang kehilangan sifat dan nilai rasminya, seolah-olah bahasa Melayu hanyalah bahasa perbualan, bahasa gurau senda dan bahasa untuk berjual beli di pasar sahaja. Namun, hakikatnya bahasa Melayu ialah bahasa ilmu, bahasa pemikiran, bahasa undang-undang, bahasa seni sastra yang halus, bahasa sains dan budaya bahasa tinggi.
Oleh itu, perlu dipelihara dan diperkukuh ragam bahasa tingginya itu. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua agar jagalah jiwa kita, iaitu bahasa Melayu kita. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih daripada yang ketiga. Sidang pendengar yang budiman, bahasa menjadi medium perantaraan sebagai alat komunikasi bagi manusia untuk berhubung sesama mereka. Namun begitu, penggunaan bahasa seringkali menjadi satu konflik apabila wujudnya pengeseran dalam sesuatu interaksi yang tidak dipastikan dengan nilai kesatuan. Bangsa yang maju mengamalkan bahasa budaya tinggi yang dituturkan dengan cara yang halus, menarik, berkesan, bersopan santun, mempunyai nilai estetik, intelektual dan nilai budaya yang mencerminkan ketemudunan tamadun dan kesusahan bangsa yang berpadi tinggi. Ketiga nilai bahasa yang harus dipupuk dalam diri setiap rakyat menjadi identiti kebangsaan sepanjang zaman dan dimertabatkan sebagai simbol kebanggaan warga negara Malaysia mendukung sulungan bahasa jiwa bangsa. Untuk bicara wara, ayo hayati rangka pertama lirik lagu bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua. Yakinlah bahasa jiwa bangsa. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Penggunaan bahasa rojak di dalam media sosial begitu berleluasa masa kini. Sila komen. Saya ulang. Penggunaan bahasa rojak begitu berleluasa di dalam media sosial pada masa kini. Berikan pandangan. Terima kasih panel juri. Untuk menjawab soalan ini, saya serahkan kepada air panel pertama. Silakan saudari. Terima kasih pengerusi dan panel juri. Pada pandangan saya, bahasa rojak begitu berleluasa di media sosial. Ini kerana penggunaan bahasa asing yang juga selalu digunakan oleh mereka yang menggunakan media sosial. Mereka juga telah pun mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing serta bahasa kasar. Jadi pada pendapat saya, mereka juga kurang mempunyai nilai mahu memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih ahli panel pertama. Seterusnya, kita persilakan ahli panel kedua. Silakan saudari. Pada pendapat saya, penggunaan bahasa rojak berleluasa dalam kalangan remaja kerana kepesatan internet seperti penggunaan media sosial. Mereka mudah terpengaruh dengan bahasa rojak yang digunakan di dalam media sosial seperti perbualan di dalam aplikasi media sosial dan menggunakan bahasa-bahasa tersebut dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel kedua. Seterusnya, silakan ahli panel ketiga. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pada pandangan saya, bahasa rojak semakin berleluasa di dalam media sosial kerana mereka remaja zaman kini terpengaruh dengan penggunaan bahasa lain yang terdapat di dalam media sosial. Contohnya bahasa Inggeris
yang dicampurkan dengan bahasa Melayu. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak dibiasakan dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan baku. Kesannya bahasa Melayu akan kehilangan sifat dan nilai rasminya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel ketiga. Begitulah respon daripada ahli panel kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.